Assalamualaikum Tuan Hamba. Apakah gerangan Tuan Hamba kemari? Adakah mungkin bagi mendengarkan kisah tentang negeri Melaka? Jikalau begitu, baiklah, kiranya Tuan Hamba duduk dahulu dan saya akan menceritakan tentang latar belakang Melaka. Sejarah Melaka bermula dengan pengasasan Kesultanan Melaka pada tahun antara 1400 hingga 1403 oleh seorang bangsawan Sriwijaya dari Palembang iaitu Parameswara. Parameswara merupakan turunan ketiga dari seorang penerus Raja Sriwijaya iaitu Sri Maharaja Sang Utama Parameswara Batara Sri Tribuana. Bermula kisahnya pada tahun 1930-an, Parameswara pada awalnya menjadi raja di Singapura. Kemudian, negeri ini terpaksa berpindah lebih ke utara setelah diserang oleh Jawa dan Siam. Pada tahun 1403, Parameswara telah tinggal di ibu kota baru di Melaka, tempat armada Ming yang dikirim ke selatan menemuinya. Perlindungan diberikan kepada kerajaan baru tersebut dipersetujui Kekaisaran Cina sebagai balasan ufti yang diberikan. Dilaporkan daripada tahun 1409, kunjungan Laksamana Cheng Ho bahawa raja dan rakyat Melaka sudah menjadi Muslim dan Parameswara masih berkuasa. Pada tahun 1414, putranya Megat Iskandar Shah yang menggantikan Parameswara. Sultan Muhammad Shah menggantikan Megat Iskandar Shah yang memerintah selama 10 tahun. Kemudian, putra Sultan Muhammad Shah menggantikannya. Raja Ibrahim mengambil gelaran Seri Parameswara Dewa Shah dan dilihat tidak menganut agama Islam. Namun, diamankan kerana terbunuh pada tahun 1445 dan semasa pemerintahannya hanya 17 bulan dan digelar Sultan Abu Syahid oleh masyarakat Melaka. Seterusnya, Raja Kasim iaitu saudara seayahnya menggantikannya dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Pada tahun 1459, di bawah pemerintahan raja berikutnya yang naik tahta iaitu Sultan Mansur Shah, Melaka menyerbu Pahang dan Kedah dan menjadikannya negara vasal. Di bawah sultan yang sama, Siak, Jambi dan Johor juga ditakluki. Dengan demikian, kedua pesisir yang mengapit Selat Melaka dikendalikan Melaka. Sultan Mansur Shah berkuasa sehingga pada tahun 1477. Kemudian Baginda mangkai. Putranya Sultan Alauddin Riayat Shah menggantikan Baginda. 11 tahun adalah tempoh Sultan ini memerintah saat Baginda meninggal dan putranya Sultan Mahmud Shah menggantikannya. Sehingga tahun 1511, Melaka diperintah Sultan Mahmud Shah. Ia adalah saat di mana tentera Portugis menyerang ibu kota kerajaan tersebut di bawah pimpinan Alfonso di Albuquerque. Pada 10 Ogos 1511, serangan bermula pada 24 Ogos 1511. Ia berjaya ditawan. Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke Bentan dan ibu kota baru didirikan di sana. Bentan telah dihancurkan oleh Portugis pada tahun 1526 dan Sultan melarikan diri ke Kampar, Sumatera dan 2 tahun kemudian meninggal dunia di sana. Sultan Perak yang pertama adalah putranya Sultan Muazzafar Shah I. Perak dan
kerajaan baru iaitu Johor didirikan oleh putranya yang lain, Sultan Alauddin Riayat Shah II. Selama 110 tahun, Melaka diperintah oleh Kesultanan Melaka ini sehingga pada tahun 1511 tewas di tangan Portugis. Kita akan menghuraikan tentang faktor-faktor Melaka dan Selatnya sebagai pusat perdagangan dunia. Yang pertama ialah kekuatan dan kelebihan negeri Melaka adalah disebabkan oleh kedudukan geografinya yang sangat strategik. Kedudukannya yang terletak di sepanjang jalan perdagangan antara timur dan barat menjadikan Melaka sebagai penyambung pasaran antara benua India dengan benua China. Ianya menjadi pusat pertemuan semua saudagar. Seterusnya, Melaka juga mempunyai kelebihan dari segi peralihan angin monsun, iaitu pertembungan dua angin monsun, iaitu angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut, yang dapat membantu pelayaran serta terlindung dari tiupan angin kencang dari lautan luas. Selat Melaka juga terlindung dari tsunami kerana kedudukannya yang dilindungi oleh Sumatera. Selain itu, terdapat sebuah bukit yang mengawasi muara sungai. Kawasan ini dapat dijadikan sebagai tempat pertahanan dan mendapatkan maklumat sekiranya musuh datang menyerang. Di pesisir pantai Melaka pula terdapat deretan hutan bakau. Terdapat daun nipah yang digunakan untuk menganyam tikar dan atap. Kayu bakau pula dijadikan kayu api dan juga nira. Dalam masa yang sama, hutan bakau juga dapat bertindak sebagai penampan hakisan ombak dan mampu menahan ombak tsunami. Selain itu, faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada pengukuhan kerajaan ini. Keagungan Melaka di Nusantara ditentukan oleh sistem ekonomi atau perdagangan yang dijalankan. Melaka menjadi kuasa entry port yang utama dan menguasai pesisir Selat Melaka pada zaman kemuncaknya. Selain itu, Melaka juga mampu menjamin keselamatan para pedagang. Kedudukan Melaka yang baik dan stabil dalam aspek politik, ekonomi dan perdagangan telah menarik perhatian penguasa-penguasa di Asia, di Eropah dan di kalangan penguasa di Nusantara sendiri untuk menguasai Melaka. Melaka dilimpahi barang dagangan lain dari negara luar serta kekayaan hasil serantau seperti rempah, hasil hutan, kayu, dama menjadi barang dagangan. Antara barang dagangan dari luar ialah kain sutera, porselin, kertas, dakwat, barang binaan, senjata api, ubat-ubatan dan lain-lain. Sumber pendapatan ekonomi Melaka telah banyak diperoleh melalui hasil perannya sebagai pusat perdagangan perantara. Hasil pungutan cukai terhadap pedagang-pedagang asing yang bermastatin di Melaka. Cukai yang dikenakan berbeza kepada pedagang mengikut negara. Pengukuhan faktor ekonomi juga bergantung kepada pengukuhan sistem barter. Melaka telah mengasaskan satu corak perhubungan politik dengan negara luar demi kepentingan Melaka dan hubungan serantau. Sejak awal penubuhan Melaka, Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara China dan mempunyai hubungan politik yang rapat. Dari China melalui dua cara, iaitu melalui penghantaran siri-siri misi dan rombongan kedutaan diplomatik daripada pemerintah tempatan kepada Maharaja China untuk mengakui ketuhanan mereka. Seterusnya, penghantaran pelbagai hadiah seperti loceng, sutera, kain kuning dan payung kuning adalah sebagai simbolik pengiktirafan kerajaan China secara de jure pemerintah tempatan. Selain itu, kewujudan sistem undang-undang yang baik seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka pastinya dapat membantu kerajaan dalam mengekalkan keamanan Melaka. Antara faktor sosial yang menjadikan pengukuhan kerajaan Melayu Melaka adalah pengukuhan pusat keilmuan. Sungguh pun, penyebaran agama Islam telah bermula pada abad ke-11 lagi di alam Melayu. Namun, penyebarannya tidak begitu meluas. Melaka merupakan sebuah tempat yang menjadi pusat perdagangan yang sangat strategik. Bagi mewujudkan ekonomi pada kerajaan Melaka, Melaka juga dikenali sebagai kuasa ekonomi yang terbesar di Nusantara dan menjadi pusat pertukaran barang dagangan. Dengan adanya Melaka,
sebagai pusat perdagangan, Melaka kukuh di dalam penguasaan di atas laluan perdagangan pada ketika itu. Kedudukan Melaka yang strategik telah menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan yang tersibuk dan terpenting di dunia. Selat Melaka yang sempit dan keadaan politik yang aman antara sebab Melaka menjadi nadi utama ekonomi dunia. Antara dua pusat tamadun manusia yang terbesar seperti China di timur dan India di barat. Dari India pula dunia dihubungkan dengan Arab dan Eropah melalui Mekah dan Aden. Nusantara pada abad ke-6 Masihi amat terkenal dengan kunjungan dari luar seperti pedagang-pedagang daripada Arab. Kewujudan perkampungan Arab di utara Sumatera dinamakan sebagai Teshi. Dengan wujudnya perkampungan di Melaka, Melaka bangkit sebagai pusat pedagang para pedagang dari Islam, iaitu daripada Arab, Parsi dan India. Hal ini kerana barang dagangan yang didagangkan di Melaka adalah barang dagangan yang sukar untuk ditemukan seperti rempah ratus dan bahan mentah. Bahasa Melayu yang sering digunakan telah memartabatkan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Melaka juga menjadi pusat dagangan utama daripada negara-negara besar seperti China, Majapahit, Siam, India dan Arab, dan negara-negara ini memutuskan untuk mewujudkan hubungan diplomatik dengan Melaka demi melindungi kegiatan perdagangan rakyat mereka di Melaka. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi, di mana kedudukan Melaka dalam pemerintahan barat adalah keunggulan sebagai pusat pelabuhan dan pusat perdagangan. Bukan sahaja mendapat perhatian masyarakat daripada timur, malahan Melaka juga mendapat perhatian daripada orang-orang Eropah di barat. Faktor nasionalisme dan imperialisme yang dicantumkan dalam agenda barat iaitu 3G, iaitu Gold, Gospel dan Glory, yang ditaja oleh gereja mereka sendiri. Memetik kata-kata daripada W.G. Shelter mengenai kedudukan Melaka pada ketika itu, maka segala pedagang atas angin dan bawah sekiranya datang ke Melaka, maka Melaka menjadi salah satu sasaran barat di dalam melaksanakan agenda mereka. Keanggungan Melaka di dalam urusan perdagangan telah menggambarkan kekuatan ekonomi Melaka menurut David Barbosa. Dengan kegemilangan yang ada pada Melaka telah menyebabkan Portugis nekat untuk menyerang Melaka bagi membolehkan mereka menguasai dunia perdagangan daripada Melaka itu sendiri. Perkembangan dakwah di Melaka adalah disebabkan oleh kepesatan aktiviti perdagangan yang seiring dengan perkembangan dakwah Islamiah di situ. Melaka merupakan tumpuan pada para pedagang untuk menyebarkan dakwah ke seluruh dunia. Para pedagang Islam yang berdagang di Melaka menyebarkan dakwah Islamiah melalui akhlak mereka yang baik. Kegiatan ekonomi yang dijalankan adalah untuk membiayai aktiviti dakwah. Pendakwah yang datang dan berdakwah di Melaka telah menetap di sebuah perkampungan Islam sehingga orang Islam dari India dan Arab diberikan kedudukan dalam kerajaan pada ketika itu. Faktor yang pertama ialah faktor politik. Pengislaman raja dan golongan bangsawan merupakan antara faktor bagi perkembangan Islam di alam Melayu. Dalam masyarakat Asia Tenggara amnya, terdapat konsep taat kepada pemerintah yang dikenali sebagai daulat dan derhaka. Konsep ini timbul daripada pendewaan pemerintah yang berlebihan oleh rakyatnya yang telah menduduki banyak daerah dari negeri di Semenanjung dan juga Sumatera seperti Pahang, Kedah, Siak dan Rokan. Melalui penalukan ini, Islam telah disebarkan ke negeri-negeri tersebut. Seterusnya ialah faktor sosial, iaitu perkahwinan. Agama Islam dikembangkan menerusi ikatan perkahwinan diraja. Raja-raja dari negeri lain berkahwin dengan puteri-puteri Sultan Melaka selepas memeluk agama Islam. Proses ini dipanggil perkahwinan siasat. Sebagai tambahan pula faktor agama dan kepercayaan, pendakwahan oleh para ulama dan ahli-ahli sufi merupakan cara penyebaran Islam yang paling meluas dan berkesan. Kegiatan dakwah Islam dikembangkan oleh ahli sufi yang merupakan pendakwah yang kuat beramal. Tidak ketinggalan juga ajaran Islam yang mudah menjadi salah satu faktor
faktor perkembangan agama Islam di Melaka. Orang Melayu secara sukarela memeluk Islam adalah disebabkan keindahan ajaran Islam itu sendiri. Faktor yang seterusnya ialah faktor ekonomi. Perdagangan. Melaka merupakan pusat perdagangan antarabangsa yang menjadi tumpuan saudagar asing. Para pedagang Arab, India dan Parsi telah melakukan aktiviti komersial mereka di rantau ini sejak abad ke-8 dan ke-9. Objektif yang seterusnya ialah menganalisis kesan-kesan perkembangan agama Islam di Melaka. Bagi faktor yang pertama iaitu faktor politik, ialah pentadbiran di Melaka berdasarkan corak pemerintahan agama Islam. Sultan juga amat rapat dan berkawan baik dengan para ulama sehingga mereka berperanan menjadi penasihat Sultan. Kita beralih kepada faktor ekonomi, iaitu kegiatan perdagangan mengikut syariat Islam. Kepesatan perdagangan ini telah mendorong kepada penyebaran agama Islam dalam kalangan pedagang-pedagang. Faktor yang ketiga iaitu faktor agama. Adat istiadat agama Islam dilakukan. Terdapat satu catatan daripada pencatat Cina iaitu Ma Huanying Yai Shengyan, rakyat Melaka dan juga pemerintahnya telah melakukan suruhan agama Islam seperti menunaikan kewajipan solat, berpuasa di bulan Ramadan dan juga menunaikan zakat. Di sini, Tuan Hamba ingin menyimpulkan secara keseluruhannya tentang Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka memang sangat terkenal di serata dunia kerana ketamadunan, pentadbiran sistematik, ekonomi yang stabil, pusat kebudayaan dan menjadi pusat pendidikan yang hebat serta kaya dengan pelbagai sumber bumi. Banyak pengajaran yang dapat diambil dari sejarah Kesultanan Melayu Melaka yang boleh diambil dan diamalkan oleh masyarakat kini untuk memajukan pentadbiran dan politik negara supaya menjadi lebih baik. Hal ini sangat penting kerana dapat mencegah kita daripada melakukan kesalahan-kesalahan sama seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah yang dulu sehingga menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka dulu yang berpotensi besar untuk menjadi kuasa besar boleh runtuh. Bak kata pepatah, yang baik dijadikan teladang, yang buruk jadikan sempadan.